Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bina, fungsi masjid, ahli jawatan fungsi masjid, muslimin musliman yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaannya. Allah izinkan kita pada pagi ini bersama-sama berjemaah salat subuh, dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang saleh. Lebih-lebih lagi dalam bulan Sya'ban ini, yang tak lama lagi, tak sampai 10 hari lagi kan, kita akan berjumpa dengan Ramadan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa huwa syahrun tarfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin. Bulan yang Allah akan mengangkat amalan kepada Tuhan sekian Allah. Walaupun kita sudah hampir dengan Ramadan, namun kelebihan Sya'ban itu juga tidak kurang sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini sama-sama kita hayati satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ungkapkan, yang Nabi khutbahkan ketika berada di hujung bulan Sya'ban. Kita jarang dengar khutbah akhir Sya'ban ni. Khutbah raya, kan? Khutbah nikah, khutbah kahwin, kan? Khutbah Sya'ban jarang kita dengar. Walau bagaimanapun hadis ini biasa kita dengar, yang merupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan pada kita untuk melakukan persiapan sebelum masuk Ramadan. Dan banyak Nabi menunjukkan jalan kepada kita bagaimana untuk mempersiapkan diri dengan Ramadan. Antaranya ialah untuk menghadirkan diri untuk sayang dan kasih pada Ramadan. Dengan cara apa? Antaranya Nabi ajar pada kita dengan cara memperbanyakkan doa. Ya. Sebab menjadi fitrah manusia, ya, antaranya manusia itu ada hawa nafsu, dan sebahagian daripada hawa nafsu itu ialah makan dan minum. Ya. Yang kalau trend sekarang ni, kan, yang viral, yang sedap, kan? Orang cari mana-mana, kan? Sedap, viral, ramailah orangnya. Ya. Itu antara fitrah yang tak dapat ditolak, kan? Iaitu manusia ni antaranya suka makan dan minum. Maka untuk berhadapan dengan Ramadan ni, Nabi SAW mengajar kepada kita untuk bersiap dengan Ramadan sebagaimana selalu didoakan. Berulang-ulang kita dengar para imam kita mendoakannya, dan kita pun mendoakannya, mempersiapkannya dengan antaranya 2 bulan sebelum masuk Ramadan. Allahumma barik lana. Ya, yang sebelum ni kita barik lana juga, doa untuk makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tetapi Nabi mempersiapkan diri kita dengan keberkatan yang mana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Satu susunan doa Nabi ni nak beritahu pada kita kenapa Nabi tak doa wa barik lana fi Ramadan, tapi wa ballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Antaranya Ramadan itu memang penuh keberkatan. Banyak tawaran-tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala
Maka sebab itu kena persiapkan diri, antaranya hadirkan diri untuk suka dengan Ramadan. Untuk dapat rahmat Ramadan, ialah memperbanyakkan doa. Kerana kita pun belum confirm lagi. Walaupun tak sampai 10 hari dah untuk jumpa Ramadan, belum confirm lagi masuk dengan Ramadan, dapat jumpa Ramadan. Dan kalau jumpa Ramadan, belum tentu lagi mendapat rahmat dalam bulan Ramadan. Ada dua perkara. Yang pertama, belum tentu jumpa. Yang kedua, kalau dah jumpa Ramadan, belum tentu lagi dapat rahmat Allah. Maka sebab itu diajar oleh Nabi SAW untuk kita memperbanyakkan doa. Doa yang Nabi ajar bukan yang panjang-panjang. Simple je doa Nabi. Yang selama kita sebelum ini kita doakan. Di mana dalam khutbah akhir Sya'ban ini yang riwayatkan oleh Salman radhiyallahu anhu, di mana Salman meriwayatkan Rasulullah berkhutbah kepada kami dengan Rasulullah mengungkapkan, ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azimun mubarak. Wahai seluruh manusia, telah datang kepada kamu, azallakum, dilindungi kamu, didatangi oleh kamu, syahrun azim, satu bulan yang agung, mubarak, yang penuh dengan keberkatan. Dan keberkatan ini yang diantaranya juga disuruh pada kita mengagungkannya dengan bulan Ramadan, antaranya firman Allah Ta'ala, zalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Dan perkara yang diantaranya yang yu'azzim sya'air Allah, yang untuk mengagungkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, adalah merupakan datangnya daripada hati yang takwa kepada Allah. Allah beri jawapan kepada kita bahawa orang yang boleh mengagungkan syiar Allah ialah orang yang ada takwa dalam hatinya. Sebab itu orang yang boleh muliakan Ramadan, yang bersungguh-sungguh nak jumpa Ramadan, yang mempersiapkan diri untuk jumpa dengan Ramadan, ialah antaranya orang yang ada ciri-ciri takut pada Allah, takwa kepada Allah. Sebab apa? Kalau ikut hawa nafsu biasa manusia, bila lapar ni suka ke tak suka? Saya suka lapar, Ustaz. Wallahualam. Fitrah manusia tak suka kepada lapar. Tetapi yang boleh suka dengan kelaparan ini, dengan antaranya lapar kerana Allah, ialah daripada hati yang takwa dan takut pada Allah. Dan bila sebut kata yu'azzim, memuliakan akan syiar Allah, antaranya ditafsirkan oleh At-Tabari dan juga Imam Ibn Katsir, ialah di antaranya melaksanakan awamir, melaksanakan perintah Allah. Maka orang yang mengagungkan bulan Ramadan ialah orang yang melaksanakan titah perintah Allah, antaranya puasa yang wajib pada siang harinya. Dan termasuk juga orang yang mengagungkan, memuliakan Ramadan ialah orang yang melakukan, mempersiapkan diri nak masuk Ramadan, sama ada dalamannya, begitulah juga luarannya. Dalaman yang tadi kita sebut ialah antaranya banyak berdoa kepada Allah. Yang keduanya ialah memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Banyak minta ampun kepada Allah sebelum masuk Ramadan. Kenapa? Kalau kita perhatikan kenapa? Bila orang nak ijab kabul, nak kahwin, naik kadi kata istighfar. Sebab pun nak terima amanah yang besar. Nak solat, istighfar. Nak tunaikan ibadah haji, disuruh memperbanyakkan istighfar dan taubat pada Allah. Maka itu antara persiapan yang termasuk nak masuk Ramadan ialah memperbanyakkan istighfar,
itu mohon ampun kepada Allah. Dan termasuk juga dalam persiapan untuk Ramadan ini, bukan saja istighfar pada Allah, ialah termasuk memohon maaf dengan sesama manusia. Ya, memohon maaf sesama manusia, antaranya kepada orang yang sentiasa kita, yang dekat dengan kita. Ya, kerana apa? Menjadi lumrah pada manusia, kalau orang jauh-jauh, dia cepat minta maaf. Tapi dengan orang biasa dia jumpa, kadang-kadang buat selamba-dek kan. Betul ke bahasa selamba-dek kan? Ya, buat selamba je kalau buat salah. Tak lain tak bukan ialah orang yang dekat dengan kita. Jiran kita paling dekat. Siapa jiran kita paling dekat? Partnership kita. Partnership. Ya, iaitu pasangan kita, anak beranak kita, dan termasuk ibu bapa kita. Ya. Yang diantaranya kita pohon minta maaf sungguh-sungguh sebelum masuk Ramadan, supaya tidak menjadi penghalang apabila kita melakukan ibadah, tak jadi halangan untuk Allah makbulkan doa, Allah makbulkan amalan kita. Ya. Dan orang kita bila nak minta maaf betul-betul ni bila? Adat. Bila? Raya baru sungguh-sungguh. Rupanya dah terlambat. Bukan kata tak salah, bagus. Tetapi alangkah baiknya ialah kita mulakan dengan sebelum masuk Ramadan. Ya. Dalam keadaan jiwa kita yang tenang, yang antaranya luhur untuk semata-mata ibadat pada Allah, dalam keadaan kita mohon ampun pada Allah, dalam masa yang sama kita mohon maaf dengan sesama manusia. Yang selalu kita dengar, yang selalu diulang-ulang kepada kita, nak dapatkan jiwa yang tenang, ialah di antaranya memperbanyakkan istighfar pada Allah, banyak mohon maaf sesama manusia, dan memberi maaf kepada manusia. InsyaAllah jiwa jadi tenang. Memaaf dan juga minta maaf. Dan insyaAllah jiwa jadi tenang, dan itu sebahagian daripada insyaAllah persiapan kita untuk masuk Ramadan. Antara persiapannya juga untuk masuk Ramadan, yang kita katakan tadi itu dalaman kita. Luarannya juga kalau kita lihat yang uruf ataupun keadaan orang kita kurang kelihatan. Yang tak jadi salah untuk kita ikut. Ya. Antaranya kalau kita lihat orang Arab ni, bila nak masuk Ramadan, bila masuk Ramadannya, kita akan dengar perkataannya Ramadan Karim. Ya. Dah kita ke belakang ni ada dah disebut-sebut kan. Ramadan Karim. Maksudnya apa? Ramadan yang mulia. Maka jawabnya Allahu Akram. Allah yang maha mulia. Itu mudah kan? Tapi jangan lupa salam lah. Jumpa Assalamualaikum dulu. Jangan Ramadan Karim baru salam. Yang betulnya salam dulu. Ya. Begitu juga antara persiapkannya ialah mempersiapkan rumah, pakaian untuk masuk Ramadan. Kita alhamdulillah persiap juga sebelum Ramadan, tapi niatnya untuk raya. Ya, persiap sebelum Ramadan tetapi siap untuk raya. Tak jadi salah, ya, cuma lebih baiknya ialah disebut kerana yu'azzim, di antara mengagungkan akan syiar Allah ialah di bulan Ramadan, disebut kalau di negara Arab, ya, pada nak masuk Ramadan ni mereka banyak nyalakan lampu-lampu. Disebut apa Ustaz? Furnace tu. Lampu-lampu macam kita dulu, lampu pelita kan. Kadang-kadang ada yang bawa macam tandung tu. Ya. Tapi orang gitu dululah buat juga malam 7 likur. Keliling kampung. Sekarang dah tak ada dah, wallahu a'lam. Ya. Mengagungkan bulan Ramadan ialah di antaranya sebagai meriahnya Ramadan itu dengan ibadat, ialah termasuk meraihkan dengan menyalakan lampu.
Kita juga nyalakan lampu juga, lilap. Kan? Tapi untuk raya. Kan? Tak apa beli awal pasal Ramadan. Mudah-mudahan dapat pahala juga meraihkan. Ada pula kata pasal lampu pun dapat pahala. Ya, kat mana dalil Ustaz? Ya, kita sebut kerana mengagungkan tu, ya, meraihkan Ramadan. Ya. Itu sebahagian daripadanya yang terlihat selain daripada persiapan amal ibadat kita yang boleh juga kita tambahkan pada insya-Allah pada Ramadan tahun ini. Syahrun azimun mubarak. Satu bulan yang penuh keagungan dan juga keberkatan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Satu malam di dalamnya yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini ucapan Nabi, khutbah Nabi sebut yang penting-penting, yang paling utama. Yang paling utama yang dikejar. Yang pertama keberkatan bulan Ramadan Nabi sebut. Yang kedua pentingnya ialah malam Lailatul Qadar. Dan bila sebut malam Lailatul Qadar, kita faham pastinya dia di hujung Ramadan. Yang ulama menyebut di antaranya antara 10 hari yang terbaik sepanjang tahun ialah pada 10 hari awal Syakban. 10 hari pertengahan yang paling baik ialah bulan Rejab, ya. 10 hari pertama terbaik pada bulan Rejab. 10 hari pertengahan yang baik ialah bulan Sya'ban, dan 10 hari yang terbaik ini khilafnya, ya. Ada yang kata malamnya, ada yang kata siangnya ialah akhir Ramadan, iaitu 20 hari terakhir. Dan kita tahu, ya, sejarah tercatat pada tahun lepas, ya, yang insya-Allah kita tak akan lupakan, ya, iaitu tahun lepas untuk solat tarawih dibatalkan, kan? Diumumkan dibatalkan di masjid, bukan di rumah, kan? Di masjid dan juga di surau, buat rumah masing-masing, kan? Maka waktu itu ramailah orang yang rasa tak puas hati, kan? Kenapa nak beribadat pun tak boleh, kan? Ini tanda-tanda kiamat, kan? Ini semua angkara Yahudi Nasara, kan? Sebab masjid ditutup. Alhamdulillah tahun ni insya-Allah sama-sama kita dapat berjemaah dengan SOP, ya. Jadi kalau netizen tu marah sangat tahun lepas tutup, kan? Tahun ni kita tengok pula, kan? Cukup ke tak cukup, kan? Wang masjid cukup, Ustaz melempar luar pasal kemah lagi kita kat luar, Alhamdulillah, kan? Tetapi 10 hari terawal penuh, kan? Makin banyak Ramadan, makin kurang jemaah. Yang Nabi sarankan 10 hari terakhir antara termasuk suruh kita iktikaf lagi di masjid. Maka itulah yang paling kurang. Mudah-mudahan tahun ni tak, dengan SOP ni makin ramai insya-Allah. Ya. Yang disebutkan bahawa berebut untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang selain pada malam Lailatul Qadar ini juga disebut dengan Ramadan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi, ya. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, Allah ampunkan dosanya yang terdahulu, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi, ya. Dan berkata para ulama antaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini menyatakan antara man qama ramadana, orang yang mendirikan Ramadan itu ialah orang yang menghidupkan malamnya dengan solat tarawih. Nah, ini sebahagian tafsirannya yang menyebutkan menghidupkan malamnya dengan solat tarawih, ya. Jadi mungkin bila sebut tarawih ni masih lagi juga tak habis-habis bincang, kan? Kalau solat fardu tak habis, kan? Boleh tak sembahyang tarawih? Itu sembahyang sunat,
Maka adalah pandangan mengatakan hendaklah mengqadhakan sembahyang yang fardu dulu sebelum buat perkara yang sunat. Jadi kita ambillah pertengahannya. Maknanya apa? Yang qadha tapi tarawih jangan tinggal. Jangan ambil pandangan kata yang qadha tak habis, tarawih tak payah. Kenapa? Tarawih kita tahu sebulan, setahun hanya sebulan. Bulan-bulan lain tak ada. Dan tak ada qadha sembahyang tarawih. Usolli sunnatat tarawih qadha'an tak ada. Wallahu a'lam. Ada ke imam dia? Rasanya tak pernah dengar kan orang qadha sembahyang tarawih. Jadi inilah peluang yang antaranya kita sebutkan pada anak-anak cucu kita, termasuk diri kita, seboleh mungkin jangan tinggalkan tarawih. Seboleh mungkin. Sama ada berjemaah, tak larang berjemaah ataupun individu. Tapi afdalnya berjemaah. Itu nak khilaf lagi tak apalah. Kalau kata 28 masjid berapa Ustaz? 20. Yang dikeluarkan 20 ke 8? 20, alhamdulillah. Itu pulanglah nak ambil 8 tu, lepas tu sambung kat rumah, sama ada sambung tidur, sambung tengok TV, wallahu a'lam lah. Itu terpulanglah. Jadi kita sebut seboleh mungkin kita ajak diri kita dan juga anak cucu kita, antaranya jangan tinggalkan tarawih. Dan dinyatakan ja'alallahu siyamahu faridatun wa qiyamul laili tatawwu'an, yang Allah jadikan siang harinya wajib dan pada malamnya tatawwu'an, sunat. Mendirikan malamnya sunat yang disebutkan tadi solat tarawih. Tapi orang kita jangan tambah. Nabi kata malamnya sunat, dirikan malamnya sunat, antaranya solat tarawih, kita tambah lagi. Dan semalam malamnya adalah sunat je. Orang kata apa? Sunat je. Dia lain sunnah dengan sunat je. Bila sunat je, faham-faham dah. Macam tak apa, tak buat, bukan wajib pun. Dia akan jadi macam tu. Man taqarraba fihi bi khuslatin minal khair kana kaman ada faridatan fi ma siwa. Yang disebut orang yang buat perkara sunat, yang mendekatkan diri dengan Allah dengan amal kebaikan pada bulan Ramadan, seperti orang yang mendirikan amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Pahalanya sama macam buat amalan fardu pada bulan lain. Apa-apa kebaikan yang kita buat pada bulan Ramadan, Allah gandakan pahalanya seperti amalan fardu. Kaman ada faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fihi kana kaman ada 70 faridatan fi ma sawa. Dan orang yang mendirikan solat fardu pada bulan, melakukan amalan fardu, amalan wajib pada bulan Ramadan, Allah gandakan pahalanya sama macam 70 amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Kita dapat ganda banyak ni. Satu solat fardu bersamaan dengan 1,000 di mana? Masjidil Haram. Sekarang kita payah nak pergi kan? Ada halangan-halangannya. Ada banyak halangannya. Maka antara yang perlu kita kejar pada bulan Ramadan, yang fardu kita buat, lebih lagi pula berjemaah. Solat fardu berjemaah kita kejar, insya-Allah nak dapatkan ganjarannya 70 kali ganda. Dan siapa yang nampak ni? Siapa yang nampak gandaan 70 yang Allah kata aku yang bagi pahala, amalan lain selain pada Ramadan 10 hingga 700 kali ganda pahala. Tapi bulan Ramadan aku yang fa'ana ajza, aku yang akan bagikan gandaannya. Siapa? Allah yang tahu ganjarannya. Tapi kita nampak tak? Tak nampak. Tetapi balik pada yang awal tersebut, orang yang mengagungkan akan syiar Allah, siapa yang mereka itu?
fa innaha min taqwa qulub. Ialah daripada hati-hati yang takut pada Allah. Bila Nabi sebut macam ni, maka kita pun yakin dan percaya. Pasti benar janji Nabi. Adapun orang yang berpahaman etis dan orientalis, dia tak nampak benda ni. Mana ada katanya. Nah, tak nampak pun. Ya? Maka kita yakin dan percaya dengan janji Allah dan Rasul. Wa huwa syahru as-sabr was-sabru thawabul jannah wa syahru musawah. Dan Nabi menjelaskan bulan Ramadan bulan kesabaran. Sabar yang diertikan dengan sabar yang bukan setakat sabar tahan makan dan minum sahaja. Bahkan kalau kita bicarakan antaranya Imam Ghazali sebut, dalam nak dapatkan puasa yang terbaik ialah buat 6 perkara. Antara 6 perkara tersebut ialah menjaga anggota badan daripada melakukan dosa dan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka termasuk dalam tafsiran Al-Imam At-Tabari dalam menyebut orang yang mengagungkan syiar Allah ialah selain daripada melaksanakan kitab perintah Allah, ialah meninggalkan larangan Allah min qauli dzur, dari kata-kata dusta dan kata-kata yang tidak baik. Ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man lam yada' qaula dzur, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata keji, ya, wal amalu bi, dan beramal dengannya, laisa lillahi hajah, Allah tidak berhajat kepada man lam yada', orang yang meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya apa? Allah tak pandang pun amalan puasanya. Walaupun dia tinggal makan dan minum, tapi mulutnya tak puasa. Telinganya tak puasa, tangannya tak puasa, kakinya tak puasa. Maka Allah tak berhajatkan kepada amalannya. Maksudnya apa? Allah tak pandang pun amalannya. Ya. Yang ni sama-sama kita kena jaga. Walaupun mulut tak berkata, kan? Benar kata Imam Ghazali, tapi hari ni tangan banyak berkata-kata. Kan? Tangan yang banyak copy and paste, tulis macam-macam. Ya. Maka Nabi ajar kepada kita, di antara dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya wa in jahada ala ahadakum jahilun wa huwa sha'im, dan di antara apabila ada orang yang kamu mendengar orang yang jahil berkata dengan perkataan yang jahil, ini perkataan yang keji, perkataan yang tak baik, falyakul, maka katakanlah inni sha'im, aku ni puasa. Ya, aku sedang berpuasa. Ya, itu kata-kata yang paling baik, paling beradab Nabi ajar pada kita. Bukan tegur, kamu tak tahu puasa ke tidak. Nak marah orang tu kan. Kamu ni puasa ke tidak ni? Puasa ke tak? Ni cakap benda kotor ni macam puasa ke tak? Batal puasa. Nabi tak suruh kata macam tu. Tapi Nabi mendidik kita dengan perkataan yang baik juga keluar daripada diri kita. Inni sha'im, sesungguhnya aku berpuasa. Tapi nak fahamnya ni pun kena belajar juga. Ya. Bila sebut inni sha'im, aku puasa. Ingat kau seorang puasa, aku pun puasa juga. Kan payah kalau tak faham kan. Jadi maksudnya apa? Ialah perkataan inni sha'im itu berpuasa bukan setakat tahan lapar dan juga minum sahaja. Ya. Dan seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menggalakkan kepada kita pada bulan Ramadan ni, wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min fihi, bulan yang Allah tambahkan rezeki bagi orang yang beriman dalamnya. Ya, Allah tambah rezeki bagi orang beriman pada bulan Ramadan. Allah sebut secara umum, rezeki ni umum. Sama ada rezeki dalam bentuk dapat, suruh berhenti kan? Isyarat suruh berhenti ni. Ya, sama ada di antaranya dalam bentuk harta, dalam bentuk duit, antara termasuk juga rezeki untuk beribadat kepadanya, untuk dekat kepada. Umum disebut rezeki bagi orang beriman.
Bagi orang yang berniaga, bulan Ramadan merupakan bulan rezeki. Kan? Jualah apa saja, insya-Allah laku. Kan? Jualah apa saja. Kan? Insya-Allah laku. Dalam masa yang sama disebut dalam mencari rezeki, jangan lupa rezeki untuk akhirat. Ya. Jaga pantang larangnya. Ada pantang larang juga kan? Pada bulan Ramadan. Jualah dengan juadah yang baik, halal dan thayyibah. Yang baik dan juga halal. Jaga akan kebersihannya. Kan? Macam-macam lagi lah disebut. Ya? Termasuk jagalah solatnya. Kan? Jagalah puasanya. Jagalah kata-kata dan sebagainya. Man fattara fihi sha'iman. Ini laju-laju dah sikit lagi. Ya. Man fattara fihi sha'iman. Siapa yang memberi makan, menyediakan juadah untuk orang yang berpuasa, kana maghfiratan li dzunubi, maka Allah ampunkan dosanya. Ya. Wa itqun raqabatihi minan nar, dan Allah bebaskannya daripada belenggu api neraka. Ya. Wa kana lahu mathalu ajru min ghairi an yanqusa min ajri syai'. 3 perkara ini biasa kita dengar, nama pun tazkirah kan. Ya. 3 perkara beri orang makan berbuka puasa. Bukan beri orang makan bulan puasa tak. Beri makan orang berbuka puasa. Ya. Yang pertama, Allah ampunkan dosa. Yang kedua, dijanjikan dibebaskan belenggu api neraka. Yang ketiganya, dapat pahala sama macam orang yang tu berpuasa. Digandakan pahala baginya. Lagi ramai, lagi dapat ganjarannya. Yang Nabi SAW menyatakan, ya, sehingga kan ada sahabat Nabi yang tak mampu, macam mana kami Rasulullah, kami tak macam orang lain, duit tak banyak, harta tak banyak, macam mana nak dapat pahala seperti mana orang yang ada harta boleh infak, kan boleh buat moral untuk buka puasa ni. Satu malam berapa? 1,000. 1,800. Kan nak buat 1,800 tak mampu. Kan? Nak belanja semua kan 1,800 satu malam tak mampu seorangnya. Ya. Macam mana nak buat? Kalau 1,800 tak mampu, Nabi beri jawapan. Nabi menyatakan, ya, yu'ti Allahu hadha thawab man fattara sha'iman ala tamratin. Kata Nabi, Allah bagi juga pahala bagi mereka yang memberi makan pada orang yang berpuasa ala tamratin, walaupun hanya sebiji tamar. 1,800 tak mampu, 1,000 tak mampu. Tapi yang mampunya bagi sebiji tamar. Wala tamratin au ala syurbatin ma, ataupun hanya satu hirupan ataupun satu teguk air, au madzakil laban, ataupun satu hirupan daripada susu. Ya. Elok boleh buat untuk tahun ni kan. Sebab SOP ni packing ni. Packingnya kan. Nabi kata wala tamratin, walaupun sebiji tamar. Semalam seronok juga dengar katanya. Kadang-kadang buka puasa pun membazir, termasuk buah kurma. Letak buah kurma banyak-banyak kan. Untuk seorang 7 biji seorang, tak habis makan pun. Maka dicampur dengan biji sekali, yang campur dengan biji tamar tu orang tak makan dah. Maka yang lebih disebut membazir. Kan. 3 pun dah cantik dah. Kan. Nabi sebut sebiji kan. Ya. Jadi untuk orang berbuka puasa sebiji pun Nabi kata cukup nak dapat pahala tu. Kan. Ya, cukup kan. Dan dengar di Masjidil Haram pun disebut SOP. Nak bawa, nak bagi orang buka puasa pun di Masjidil Haram dengan air zam-zam. Air zam-zam pun yang botol saja boleh minum. Yang tak ada dah, yang pakai kita letak sendiri tak ada dah. Dan dengan buah tamar. Itu je. Ya. Tapi kita ni packing lah kan. Ya. Betul saya packing. Belum tentu lagi. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau ikut sebelum ni SOP katanya kena packing. Ya. Wallahu a'lam. Ya.
Jadi Nabi sebut, walaupun hanya sebiji tamar, walaupun hanya satu teguk air, ya, walaupun hanya satu hirupan daripada susu, kan? Dan Nabi sebut ni, kita biasanya air warna-warni, kan? Susu ni jarang, kan? Mungkin nak pelbagaikan, ya? Bila nak ambil sunnah Nabi sebut ini, antaranya boleh hidang dengan susu, kan? Bis kotak ke kotak, kan, sediakan, ambil berkat Nabi sebut ni, kan, antaranya dengan susu, ya. Dan seterusnya kata Nabi SAW, yang ni biasa kita dengar, saya nak lajukan lagi, ya, yang Nabi SAW menyatakan awwaluhu rahmah, pertengahannya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar, ya. Yang ni bagi pentazkirah bulan Ramadan lah, panjang-panjang. Saya nak ringkaskan. Permulaannya rahmat Allah, pertengahannya pengampunan Allah, di hujungnya disebut dibebaskan daripada api neraka. Dan tiga-tiga ni kalau kita faham, semuanya dengan rahmat Allah, semuanya dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara nak dapat kasih sayang Allah, maka perlu juga kita rahmat dengan sesama manusia, ya, dengan berkasih sayang dengan sesama manusia. Maka Nabi sebut, man khaffafa an mulukihi fihi ghafarallahu lahu wa atqahu minan nar. Dan siapa yang ada pekerja, kata Nabi, kan, siapa yang jadi bos bulan Ramadan nak dapat pahala, yang kata Nabi, ialah dia meringankan akan pekerjaan-pekerjanya pada bulan Ramadan. Maksudnya kalau kerja tengah panas, carilah suruh kerja tempat tidur. Kalau kerja tu berat, ringankanlah pada bulan Ramadan, ya. Kalau balik pukul 5, kan, pukul 4, itu antara rahmat yang disebut meringankan pekerja-pekerja tersebut. Siapa yang meringan ni dapat siapa? Pahalanya Allah kata ghafarallahu lahu, Allah ampunkan dosanya dan dimudahkan, dibebaskannya daripada azab api neraka. Akhir sekali saya nak sebut, Nabi kata perbanyakkanlah 4 perkara. Perbanyakkanlah 4 perkara, ya, dalam bulan Ramadan, ya. Khuslataini tardawna fihi ma rabbukum wa khuslataini la aghna bikum anhuma. 2 perkara untuk dapat redha Allah, dan 2 perkara lagi ialah semua manusia berhajat padanya. Tak terkaya manusia, maksudnya semua manusia berhajat padanya. 2 perkara yang perlu diperbanyakkan. Nabi sebut fa syahadatu an la ilaha illallah, ialah menyebut la ilaha illallah, ya. Yang ni alhamdulillah menjadi tradisi uruf di zaman, di tempat-tempat kita lepas tarawih, la ilaha illallah, ya. Ini ada dalilnya. Yang keduanya fastaghfirunahu, dan memperbanyakkan istighfar kepadanya, mohon ampun kepada Allah. Dan 2 lagi yang tak terkaya manusia daripadanya, kata Nabi, fatas'aluna al-jannah, mintalah syurga, wa tu'awizuna bihi minan nar, dan mintalah jauh daripada api neraka. Complete set, kan? Complete set betul sebut ni. Complete bila datang tarawih, insya-Allah semua ni ada. Datang tarawih siap dengan sebut la ilaha illallah, siap lagi imam doakan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya, minta ampun pada Allah. Dan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Insyaallah, mudah-mudahan pada tahun ini Allah rezekikan pada kita sama-sama mendapat keberkatan pada bulan Ramadan, ya. Dan juga Allah rezekikan kita untuk dapat malam Lailatul Qadar. Sama-sama kita doakan, tuan-tuan doakan untuk saya pun doa untuk tuan-tuan. Ya, doa kita ramai-ramai, mudah-mudahan Allah makbulkan dalam saat kita diuji oleh Allah dengan pelbagai cara, antaranya pandemik dan sebagainya, dalam keadaan suasana yang nampak macam aman, dan sebagainya, tapi ... dan sebagainya, kan? Minta Allah di antaranya Allah berikan
keamanan, Allah berikan penyatuan umat Islam, di antaranya untuk takut kepada Allah. Ya. Dalam masa yang sama untuk dapatkan malam Lailatul Qadar. Tak pasti. Wallahu alam, tuan-tuan, mungkin Allah rezekikan dah dapat malam Lailatul Qadar sebelum ini. Ya. Malam bulan Ramadan tahun ni, wallahu alam, kita tak tahu lagi. Ya. Mudah-mudahan Allah rezekikan bagi kita untuk bertemu dengan Ramadan yang selalu kita sebut, bukan kata nak sekali. Bukan nak sekali, nak berkali-kali dapat malam Lailatul Qadar. Tapi andai kata kalau sebelum ni tak pernah dapat, ya, sebelum ni tak pernah dapat, minta dengan Allah sekurang-kurangnya Allah sepanjang umur dapat dah sekali malam Lailatul Qadar, yang kita tahu lebihnya 1000 bulan, kan? Bersamaan dengan 84 ke 83 tahun. Andai kata umur kita pun tak sampai ke situ, mudah-mudahan dengan amalan itulah, dengan amalan Lailatul Qadar itulah yang kita baru nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itu yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan kebaikan kepada kita. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum doa, kita sebut tadi, kalau saya sebut minta supaya kita saling memaafkan antara satu sama lain. Saya ambil kesempatan ini mohon maaflah, ya, sekiranya ada silap kata dan sebagainya, dikalaku mohon maaf. Sekiranya ada, sama-sama kita memaafkan, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ini